أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Maksudnya, dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap seorang menurut apa yang telah diusahakannya. Sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang memberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya itu. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil, yakni benar. Dan janganlah seorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh itu hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan isi surat hutang itu dengan jelas. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. Kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah, atau ia sendiri tidak dapat hendak merencanakan isi surat itu, maka hendaklah direncanakan oleh walinya dengan adil, yakni benar. Dan hendaklah kamu mengadakan 2 orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Kemudian kalau tidak ada saksi seorang lelaki, maka bolehlah seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Dan dari orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi. Supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu, maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempuh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan, menguatkan keterangan saksi. Dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama kamu. Maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Dan adakanlah saksi apabila kamu berjual beli. Dan janganlah mana-mana juru tulis dan saksi itu disusahkan. Dan kalau kamu melakukan apa yang dilarang itu, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah perbuatan fasik derhaka yang ada pada kamu.
Oleh itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ingatlah Allah dengan keterangan ini mengajarkan kamu. Dan Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Yang pertama berayat yang dibaca ini, wattaqu yawman turja'una fi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah kamu akan satu hari di mana kamu akan kembali kepada Allah. Kemudian ditunaikan kepada kamu, tiap-tiap orang kamu, apa yang diusahakan dalam keadaan mereka tidak zalimi walau sedikit pun. Kebanyakan ulama mengatakan ayat yang pada akhir diwahyukan kepada Nabi SAW. Mengikut kaul yang asah. Selepas beberapa hari dan malam sahaja ayat yang diturunkan, Nabi diwafatkan oleh Allah. Adapun kaum mengatakan ayat-ayat yang lain, ada kata surah Bara'ah, ada surah Ma'idah. Kaum itu lemah. Mungkin akhir tentang hukum. Kalau surah Ma'idah tentang hukum yang berkait dengan jenayah. Surah Bara'ah tentang perjuangan. Surah An-Nisa tentang pesaka. Akhir tentang itu. Adapun akhir Quran diturunkan ialah ayat dibaca ini. Takutlah kamu akan hari di mana kamu akan dikembalikan kepada Allah. Ada ulama mengatakan hari mati, kamu meninggal dunia. Ada ulama mengatakan hari kiamat. Yang lebih tepat hari kiamat. Hari tiap-tiap hari akan dibawa balasannya. Apa yang buat di atas dunia. Semua tu apa guna nafsi maka sabar. Ditunaikan tiap-tiap orang apa yang diusahakan. Ini hari kiamat. Wa hum la yuzlamun. Dalam mereka tidak dizalimi walaupun sedikit. Ada ulama mengatakan yang paling akhir itu ialah ayat yang sebelum ini, ayat yang kemudian. Ayat berkait dengan riba yang kita baca minggu lepas. Dan ayat berkait dengan hutang yang kita baca kemudian hari ini. Ayat ini di tengah-tengah. Kerana riba dan hutang ni satu perkara yang sangat menarik bagi manusia yang tomok harta di atas dunia ini. Kalau yang riba ni kena untung walaupun menindas orang. Yang hutang ni berhutang kena tipu tak mau bayar. Lupa akan hari akhirat, lupa akan mati. Mengingatkan. Kalau dalam ayat yang dulu kita baca minggu lepas, jangan menindas. Jangan riba. Dan Allah menjanjikan pahala yang besar pada siapa yang memaafkan orang yang tak mampu bayar hutang. Sehingga tidak dihisap pada hari kiamat. Bukan mudah tu. Sehingga dinaung di bawah naungan Allah pada hari kiamat, hari yang tidak ada payungan, malaikat payungan dia. Orang yang sanggup memaafkan orang yang tak mampu bayar hutang. Orang yang susah tak mampu, sabar sudah, dia maafkan. Dijanjikan mendapat lindungan Allah pada hari kiamat. Ini fadilat sangat besar. Dan mereka yang tak bayar hutang pun dosa besar juga. Dua-dua ni. Yang tak mampu sungguh-sungguh, fadilatnya sangat besar. Tak mampu sungguh-sungguh. Dimaafkan dia. Orang yang maafkan dapat pahala yang sangat besar. Yang maaf dapat pahala yang sangat besar. Yang tak mampu sungguh-sungguh tu diampun oleh Allah Ta'ala. Dibawa pada hari kiamat, dimuliakan oleh Allah. Di pada mahsyar. Kerana dia sanggup memaafkan saudara dia yang berhutang. Allah Ta'ala ganti pada hari kiamat kelak. Hanya mereka yang percaya pada hari akhirat sahaja yang sanggup buat begini. Yang mereka yang ingat pahala hari akhirat yang sanggup buat ini. Orang yang tak ingat pahala hari akhirat, duduk kena kerja je. Begitulah mereka yang riba, dia kena dapat duit banyak je, tak berdali walaupun menindas orang. Tak berdali hari akhirat. Wattaqu yawman turja'una fi ila Allah. Dan takutlah kamu akan hari kamu akan dikembalikan kepada Allah. Sama ada mati atau hari kiamat. Termasuklah mereka yang tak mau bayar hutang tadi. Tak ingat ke hari kiamat. Masa berhutang tu ni dah tak mau bayar. Itu lagi jahat. Jumpa dengan orang nak berhutang ni.
Dalam hati tak ada dah sama bayar nak tipu orang. Allah Ta'ala tahu. Takutlah kamu akan hari kiamat. Takutlah kamu akan hari kamu dimatikan. Dia sebut dalam hadis-hadis yang banyak. Orang yang berjihad fi sabilillah. Dia berperang, mati syahid. Kalau ada hutang, tertanggung hutang itu. Walaupun dia mati syahid. Kecuali dalam jihad yang fardu ain. Tak boleh mengelak diri. Kalau jihad yang biasa ni, ada sengaja nak bunuh, nak mati, tak nak bunuh diri, tak bayar hutang. Itu lagi teruklah. Allah Ta'ala tahu. Wattaqu yawman turja'una fi ila Allah. Takutlah kamu, jaga diri kamu. Akan hari kamu akan dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ni bagi Allah, harta kita bagi Allah. Kita akan dipanggil balik pada Allah Ta'ala. Dikembali pada Allah Ta'ala. Bila kamu dikembalikan, summa tuwaffakum nafsin ma kasabat. Ditunaikan bagi tiap-tiap diri akan apa yang diusahakan di atas dunia. Wa hum la yuzlamun, dalam keadaan mereka tidak dizalimi walaupun sedikit. Allah Ta'ala tidak zalim walaupun sedikit. Kerana pembicaraan pada hari kiamat itu penjeraan yang halus. Di mana kulit tubuh badan kita menjadi saksi, malaikat menjadi saksi, tulisan malaikat menjadi saksi, makhluk jadi saksi. Allah Ta'ala yang maha mengetahui, mendengar, melihat jadi saksi. Dibicarakan. Tak boleh nak elok pada hari kiamat. Takutlah kamu akan hari itu, kamu tak dizalimi walaupun sedikit. Ambillah peluang di atas dunia, jangan buat jahat, jangan tipu, jangan zalim. Buat kebajikan banyak-banyak untuk sedia untuk hari akhirat. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Disambung tafsir minggu lepas. الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب كاتب بينكم بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ويملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو يستطيع أن يمل فليمل وليه بالعدل فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلى أن تكون جهة حاضرا تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya itu. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil, benar. Dan janganlah seorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh itu hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan isi surat hutang itu dengan jelas. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. Kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau ia sendiri tidak dapat hendak merencanakan isi surat itu, maka hendaklah direncanakan oleh walinya dengan adil, benar. Dan hendaklah kamu mengadakan 2 orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Kemudian kalau tidak ada saksi 2 orang lelaki, maka bolehlah seorang lelaki dan seorang perempuan dari orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi.
Supaya jika seseorang lupa dari saksi perempuan yang berdua itu, maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempuh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Dan yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan, menguatkan keterangan saksi. Dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan perkeraguan kamu, kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama kamu. Maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Dan adakahlah saksi apabila kamu berjual beli. Dan janganlah mana-mana juru tulis dan saksi itu disusahkan. Dan kalau kamu melakukan apa yang dilarang itu, maka sesungguhnya demikian itu perbuatan fasik derhaka yang ada pada kamu. Tak oleh itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ingatlah Allah dengan keterangan ini mengajar kamu. Dan Allah sentiasa mengetahui akan setiap sesuatu. Ayat ini ayat yang paling panjang dalam Quran. Satu ayat saja yang paling panjang dalam Quran, yang berkait dengan hutang piutang dalam muamalah, dalam kerja perniagaan dan perdagangan. Disebut bahawa perniagaan perdagangan ini adalah sumber rezeki yang paling besar. Lebih besar daripada pertanian. Lebih besar daripada kerja-kerja yang lain, ternakan dan sebagainya. Oleh kerana jual beli ini sangat mencabar, maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu yang paling panjang supaya manusia tidak bertelingkuh antara satu sama lain. Supaya muamalah itu menjalankan hubungan yang baik antara satu sama lain. Di antaranya, kalau berhutang. Bila jual beli, mesti ada hutang. Tak boleh nak bayar selalu. Ataupun tak ada amada, kena berhutang. Bila berhutang, maka bayarannya ditangguh. Diterangkan dalam ayat yang dahulu, jangan ada riba. Riba dosa besar. Kerana berhutang ni orang terdesak. Jangan kita ambil peluang orang yang terdesak dengan kenakan riba untuk dapat keuntungan. Riba nasak yang tak ada khilaf kalangan ulama, menentukan masa sekian, bunganya sekian. Ini riba nasak. Riba yang tak ada khilaf kalangan ulama termasuk dalam dosa besar. Perlu disedari bahawa hutang piutang ini adalah amal kebajikan. Disebut dalam hadis Isra' dan Mi'raj, sudah diberitahu dulu. Beri hutang lebih besar pahala daripada beri sedekah. Setengah ulama mengatakan boleh besar pahala sedekah. Tapi ada ulama mengatakan lebih besar pahala beri hutang. Kerana apa? Orang yang beri sedekah ni boleh dia ada dah. Saja dia ambil sedekah saja. Kita beri orang yang sudah ada. Orang yang berhutang ni orang terdesak. Memang terdesak sungguh. Dia tak berhutang. Di sinilah pahala lebih besar. Dan sangat mencabar. Mencabar orang yang beri dan mencabar orang yang terima hutang. Yang beri sayang nak beri hutang ke tak. Hak bayar pula, hak berhutang pula, nak bayar balik ke tak. Ini satu cabaran. Ya allazina amanu tadayanu birani ila ajli musamma faktubuh. Wahai orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang sesama kamu, maka tulislah urusan hutang piutang itu. Tulis. Jangan pakai ingat-ingat itu saja. Terutamanya hutang yang besar-besar. Dalam ayat ini tak sebut hutang kecil, hutang besar. Yang paling pentingnya hutang besar lah. Takut buat lupa. Takut mengelak tengah jalan. Tak mengaku dan sebagainya. Dzalikum aqsatu indallah. Itu lebih adil di sisi Allah. Tulis ni ialah satu amalan yang sangat adil di sisi Allah Ta'ala. Yang adil, yang betul, yang istiqamah. Nak tipu tak boleh tulis. Wa aqwamu lisyahadati.
Dan lebih kuat, lebih teguh dari segi penyaksian. Tulisan ni. Tulisan ni satu penyaksian yang sangat penting. Wa anna alla tartabu, dan lebih hampir pada kamu tidak ragu lagi antara satu sama lain. Tak ragu lagi antara satu sama lain. Faktubuh, maka tulis dengan makna fi'il amar. Sungguh yang wajib. Walaupun dia anggap percaya antara satu sama lain. Tapi Allah Ta'ala tugaskan dengan fi'il amar. Ada amal lil wujub, ada amal lil nadbi. Ada suruh wajib, ada suruh sunat. Wa yaktub katibun bainakum bil 'adl. Dan hendaklah menulis oleh penulis kalangan kamu dengan adil. Penulis ni kena tulis dengan adil lah. Tulis betul. Terutamanya orang yang hutang piutang tu buta huruf pula. Tulis tak betul pula. Ataupun salah seorang daripadanya suruh tulis tak betul. Hak ni tak reti baca. Itu sangat malang zaman sekarang ni, banyak orang reti baca belaka. Wal yumdil wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Dan tidak seharusnya orang yang boleh menulis itu enggan untuk tulis. Sebagaimana Allah ajar pada dia boleh menulis. Allah Ta'ala beri ilmu boleh menulis. Amalkan ilmu tu boleh pahala. Bila Allah Ta'ala suruh boleh pahala lah. Boleh pahala. Dia beri pahala oleh Allah Ta'ala. Wal yumdil 'alil haqq wal taqillaha rabbah. Dan tunaikan tulisan itu oleh menulis mengikut apa yang ditetapkan daripada hutang itu. Tetap banyak mana? Angka dia mesti tepat, mesti betul. Wal yattaqillaha rabbah. Takut pada Allah Tuhan dia. Tulis dengan sifat takwa pada Allah Ta'ala. Bukan tulis barang tulis. Tulis dengan beriman dan budiman. Dengan iman dan akhlak yang mulia. Wala yabkhas minhu syai'a, dan dia tidak sembunyi sedikit pun. Dia tak sembunyi sedikit pun. Apa yang disebut dalam jumlahnya, tak dia sembunyi sedikit pun. Tulis. Lepas tulis tu baca balik. Itu sebaik-baiknya. Termasuk siasat syariah. Hak erti baca, tengok balik. Kalau kita tak erti baca, suruh orang kita percaya baca. Surat perjanjian itu. Fa in kana alladhi 'alaihi haqqun safihan aw dha'ifan. Jika sekiranya orang yang punya hak itu seorang yang tak boleh mengurus. Seorang yang tak cerdik. Seorang yang lemah. Sama ada dia kecil ataupun dia gila kerana dia masih kecil lagi. Dia ada duit, ada harta. Tapi nak manfaatkan duit dia itu. Untuk pelaburan. Ataupun seorang yang gila. Nak manfaatkan harta orang gila tu. Dia ada anak-anak dia seumpamanya. Tolong tulis. Dengan bertakwa pada Allah. Kalau kawan tu gila, awak tak betul tulis pula. Kawan ni budak, anak yatim pula, tak betul tulis pula. Awala yastati' an yumil. Dia tak mampu kerana kejahilan dia. Tak reti dalam perkara menguruskan itu. Maka tolonglah dia. Fal yumdil waliyuhu bil 'adl. Hendaklah kendalikan dengan adil, dengan tepat. Jangan buat salah, jangan buat silap. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Dan adakan 2 orang saksi kalangan lelaki. Dalam hukum syarak, saksi 2 orang lelaki. 2 saksi. 2 saksi lelaki, saksi yang adil. Yang adil ni ialah yang tak mengerjakan dosa besar dan tak terus menerus dosa kecil. Nak tinggal dosa kecil, manusia payah. Mesti ada dosa kecil juga. Tapi tak meneruskan. Dan tak buat perkara yang menjatuhkan maruah. Orang yang maruah tinggi. Yang moral dia tinggi. Integriti sekarang ni. Tinggi. Orang ni jadikan saksi.
Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani. Kalau tak ada dua lelaki, maka seorang lelaki dan dua perempuan. Boleh ambil saksi dua perempuan. Dua orang perempuan boleh jadi saksi dalam masalah hutang piutang. Boleh ambil orang perempuan jadi saksi. Ambil dua orang perempuan. Kerana orang perempuan ni kalau kena ugut seorang, ada seorang lagi. Ini zaman sekarang ni zaman ugut kuat. Kalau orang lelaki tahan sikit, kalau orang perempuan mungkin ada kelemahan dia. Letak dua orang saksi. Jadi seorang lelaki, kalau tak ada, dua orang lelaki, kalau tak ada seorang lelaki, dua orang perempuan. Tak ada lelaki belaka, macam mana? Ambil perempuan belaka lah. 4 orang lah. Saksi. Lagi ramai, lagi baik. Walaupun Quran sebut begitu. Mimman tardawna minasyuhada. Di kalangan sesiapa yang kamu redha untuk menjadi saksi. Yang kita redha dengan sifat adil dan sifat baik untuk menjadi saksi. Fatudzakkir ihdahum al-ukhra. Maka seorang boleh mengingat yang lain. Kalau yang satu lupa, yang ni ingat. Itu hikmah dua saksi. Kalau ramai, yang ni ingat, yang ni tak ingat, yang ni ingat. Mengingat satu yang lain. Wala ya'ba syuhada'u idza ma da'u, dan tidak seharusnya orang menjadi saksi itu enggan bila diajak jadi saksi. Kalau orang suruh jadi saksi lah. Jangan enggan, tolong orang. Tolong jadi saksi. Wala ya'ba katibun yaktuba kama 'allamahu Allah. Diulang saya lagi, orang yang menulis pula kena tolong tulis. Boleh tolong tulis pada tak tahu menulis, tak tahu mengarang perjanjian. Tolong karang dia. Boleh pahala. Sebab Tuhan beri ilmu pada dia. Ilmu boleh menulis, boleh pandai surat karang perjanjian. Tulis. Falyaktub, hendaklah tulis. Wala ya'ba syuhada'u idza ma da'u, dan janganlah saksi-saksi itu enggan bila diajak. Bila diajak, enggan. Wala tas'amu an taktubu saghiran aw kabiran ila ajalih. Dan jangan kamu berasa cuai, berasa lembab, berasa malas, berasa segan untuk menulis perkara yang kecil dan perkara yang besar mengikut tempoh hutang yang ditetapkan. Jangan berasa cuai, berasa lembab. Tulis, cergas. Zalikum aqsatu indallah wa aqamul syahadatu anna alla tartabu. Itu semua lebih adil si Allah. Lebih betul dari segi menjadi saksi. Lebih mengelakkan daripada keraguan. Tak ada keraguan lagi. Ila an takuna tijaratan hadran tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktuha. Malaikat satu perniagaan yang depan-depan tak berhutang. Yang hadir di hadapan mata. Itu pun tak jadi wajib kalau nak tulis. Kalau tulis lebih baik lagi. Kita dah akad jual beli. Surah menyuruh dah akad jual beli ni. Ni berhutang. Jual beli sungguh ni. Tak berhutang ni. Jual beli. Cash pada masa itu. Tak wajib tulis. Wa ashhidu idza tabaya'tum. Adakan saksi bila kamu berakad jual beli. Kalau yang perkara yang besar tu biar ada saksi. Biar ada saksi nanti balas kemudian. Kalau ada saksi bila selesai, tak balas kemudian. Terutama zaman sekarang. Zaman sekarang ni zaman manusia banyak jenis. Lebih utama dari saksi. Fa'inna min ba'dukum ba'dhan pula alladhi tumina amanatah. Kalau setengah kamu berasa aman terhadap setengah yang lain, tunaikan amanah itu. Dengan cara yang sebetul-betulnya. Tunaikan amanah dengan saya betul-betulnya. Sebagaimana diperintah oleh Allah, sebagaimana Tuhan ajar pada kita ilmu. Allah Ta'ala beri pahala kalau kita kendalikan itu dengan sebaik-baiknya. Wala yudarra katibun wala syahid dan jangan kamu memberi mudarat kepada orang yang tulis dan orang jadi saksi. Jangan ugut pula. Paksa orang yang menulis tu, suruh tulis tak betul. Paksa saksi suruh bohong. Itu tidak boleh, diharamkan dengan nas Quran. Dosa besar lah maknanya. Wa in tafa'alu fa innahu fusuqun bikum. Kalau kamu buat begitu satu kejahatan.
satu kefasikan yang kamu buat. Jadi fasik, jadi jahat. Fasik ni kalau tengok anak bulang, orang tak boleh pakar. Anak bulang puasa, berat fasik ni. Jadi saksi mahkamah tak boleh. Perangai orang menipu tak boleh jadi saksi dalam semua kes, semua perkara. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Ini kait dengan takwa. Semua sifat-sifat tersebut ada kaitan dengan takwa kepada Allah. Takwa ni adalah nilai harga diri manusia. Wa ya'allimukumullah, dan Allah Ta'ala ajar kepada kamu dengan ilmu yang Tuhan beri kepada kamu. Ilmu berniaga, ilmu menulis, ilmu mengendalikan urusan. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui terhadap tiap-tiap sesuatu. Walaupun kita tahu, kita pandai macam mana pun, Allah Ta'ala tahu lagi. Tak boleh mengelak, tak boleh tipu. Semua diketahui oleh Allah Ta'ala. Dan dikira pada hari kiamat kelak. Bukan saya kita tulis atas dunia, ada malaikat tulis pula. Tulis apa yang kita buat. Malaikat buat catatan. Tangan jadi saksi, kulit jadi saksi. Kalau kita menipu di atas dunia ni, semua ada dekat kita jadi saksi pada hari kiamat kelak. Ini saja Islam. Perkara yang tak ada dalam ajaran lain pada Islam. Sebab itu, Islam saya yang boleh membentuk integriti syakhsiyah yang sebenarnya. Ajaran lain tak boleh. Kerana ajaran ini tidak ada roh. Ajaran ini tak ada iman. Semua teori-teori seperti aman dulu tak ada iman. Islam ni ada iman. Bukan saja iman pada Allah, semua iman pada hari akhirat. Iman pada malaikat. Pada dosa pahala dan lain-lain. Ini yang mengikat kita. Yang membezakan kita dengan orang yang bukan Islam. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Maksudnya, dan jika kamu berada dalam musafir lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh, sedang kamu tidak mendapati juru tulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang oleh orang yang memberi hutang. Kemudian kalau yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang, dengan tidak payah bersurat saksi dan barang gadaian, maka hendaklah orang yang berhutang yang dipercayakan itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu, wahai orang-orang yang menjadi saksi, menyembunyikan perkara yang bersaksikan itu. Maka sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Ayat ini masih lagi berkait dengan hutang piutang. Ditambah hukum bergadai. Dengan makna bila kita berhutang, kita beri benda kepada yang beri hutang itu sebagai gadaian. Ini hukum dalam Quran. Fa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Dan jika kamu dalam keadaan musafir, kamu tak ada penulis nak tulis. Nak tulis hutang tu, nak buat perjanjian, tak boleh. Farihanun maqbudah. Dibenarkan kamu memberi barang untuk dipegang sebagai cagaran, sebagai gadaian. Dibenarkan bergadai. Ni walaupun ayat ni menyebut dalam keadaan musafir, dalam keadaan tak musafir pun boleh juga, tak jadi masalah. Islam membenarkan ar-rahnu, membenarkan gadaian. Dan mesti elok beriba.
Riba tak boleh. Di mana barang gadaian ni ialah sebagai jaminan. Dia tak boleh nak bayar hutang. Dia bayar yang barang tu. Tolak. Berapa banyak hutang, sebahagian boleh balik jual. Umpamanya. Ataupun dia nak beri terus barang tu kepada orang yang beri hutang ke dia. Mengenangkan jasa orang beri hutang. Dia nak bayar tak boleh. Tak ada masalah. Yang tak bolehnya, beri gada suruh bayar bunga pula. Itu tak boleh. Kerana dalam Islam ni bantu-membantu, tolong-menolong. Main bunga-membunga ni riba. Tak boleh. Riba ni menindas. Lagi lama pinjam, lagi nak. Kawan tu bayar semua. Jadi hutang tu keluar lubang dia. Akhirnya nak tapung tak boleh. Ini sangat jahat, sangat zalim. Dibenarkan hutang piutang. Bahkan Nabi SAW pernah menggadaikan barang dia dengan orang Yahudi. Nabi tutup perbelanjaan dalam kehidupan dia. Nabi banyak bagian dia. Boleh ghanimah. Tapi bagi korang. Kadang-kadang tak cukup. Masalah, lalu Nabi gadaikan. Diriwayatkan pernah pada masa Nabi wafat, perisai Nabi digadai pada seorang Yahudi. Digadai pada seorang Yahudi. Dan dia tebus baliklah. Kan nak beri makan keluarga dia. Disebut dalam hadis. Siapa yang kata Ibnu Syaham, seorang Yahudi. Nabi pernah gadai. Menunjukkan gadai ni boleh, termasuk orang kafir. Dengan syarat tak ada riba. Mengapa Nabi bergadai dengan orang Yahudi ni, orang bukan Islam? Nak tunjuk kepada orang kafir. Inilah dia Islam. Padahal ada sahabat-sahabat yang kaya. Yang Islam, melihat Masjid Ansar, tapi dengan orang kafir. Tujuannya nak ada hubungan dengan orang kafir. Orang kafir tengok apa dia Islam. Kita orang Islam ni amanah, baik. Bahkan pernah mengikut satu riwayat, kita pernah cerita dulu bagaimana seorang Yahudi yang Nabi berhutang dengan dia, minta hutang belum tiba masa. Nabi sabar menghadapinya. Nabi tak marah. Menyebabkan Yahudi itu masuk Islam. Kerana dia nak uji Nabi, nak cuba. Nabi ni tahan tak marah. Dengan sebab itu masuk Islam. Bermakna kita boleh bermuamalah dengan orang bukan Islam. Bahkan dalam hubungan antarabangsa. Kebiasaannya dalam hubungan antarabangsa, bila tak ada hubungan diplomasi dengan mana-mana negara, maka tak boleh ada hubungan perniagaan. Islam membenarkan kita mengalami hubungan dagang dengan individu-individu, dengan syarikat di negara yang bukan Islam, walaupun kita tak ada hubungan diplomatik. Tak ada salah hubungan dagang. Jangan memberi kekuatan pada dia. Janganlah perniagaan tu buat beri kekuatan pada orang kafir. Tidak. Kerana kita dalam keadaan lemah nak membina kekuatan kita. Boleh. Tak ada orang Islam buat hubungan. Ataupun tujuannya nak memujuk orang kafir supaya masuk Islam. Tak jadi salah. Bukan merendah pada dia. Dan disebut al-musta'min ataupun al-mu'amman. Iaitu orang bukan Islam yang diberi tempoh keamanan dalam negeri Islam sekian-sekian masa. Dia benarkan dia masuk ke negeri kita dengan pasport, dengan visa. Sebagai peniaga, sebagai orang meniaga dan sebagainya dalam tempoh yang tertentu. Dia benarkan. Ini ada hukum dalam fiqh. Tak ada masalah. Yang tak bolehnya, kita iktiraf kesalahan dia, iktiraf kezaliman dia, itu jadi salah. Macam hari ni ada negara Arab buat hubungan diplomatik dengan Israel. Iktiraf negara Israel, itu tak boleh. Iktiraf negara tak boleh. Nak berniaga dengan orang Yahudi tak ada salah. Tak ada salah. Itu kena beza antara dua perkara. Antara hubungan dagang kerana nak kontak dengan orang. Nak berdiplomasi dengan orang. Nak memujuk dia kepada Islam dengan cara damai. Yang tak boleh kita iktiraf kezaliman dia. Iktiraf kezaliman tidak boleh sekali lagi.
Fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addi alladhi tumina amanatah wa yattaqillaha rabbalah wa la taktumus syahadah. Maka jika sekiranya setengah kamu merasa aman terhadap setengah yang lain, tak payah gadai. Nak pakai beri berhutang begitu saja, tak ada salah. Tak ada apa. Tak boleh saksi, tak apa, pakai percaya begitu. Tak ada salah. Tetapi ingat, fal yu'addil ladzi tu min amanatah. Hendaklah tunai amanah itu, tunai. Yang buat janji itu tunai. Hutang kena bayar hutang. Walaupun kita tak tulis. Wa yattaqillaha rabbah, dan takut pada Allah Tuhannya. Walaupun kita tak tulis, Tuhan tahu. Ini beza antara hukum Islam, hukum bukan Islam. Hukum bukan Islam ni bila tak tulis lah, tak ada apa lah. Cara di mahkamah pun tak kena buat apa lah. Tapi hukum Islam ni walaupun tak tulis, malaikat ada. Malaikat ada kiraman katibin, tulis amalan kita. Tuhan tahu pada hari kiamat. Kulit kita bercakap, tangan bercakap, musuh piti. Mu tak bayar. Beri berhutang, lepas tu tak mengaku pula. Kita berhutang dengan orang. Kan tak ada tulis apa-apa, tak ada surat, tipu orang. Jangan, ada hukum hari akhirat. Jadi orang Islam bertakwa pada Allah Ta'ala. Walaupun tak tulis, tulis ni kerana nak, kalau ada hal-hal kemudian, nak bawa ke mahkamah. Kalau kita jadi tuan hakim sekalipun, bila orang cara depan kita jadi tuan hakim, tak ada kenyataan bertulis. Dia kata begitu, kita hukum begitulah. Hari akhirat tu hukum Allah Ta'ala. Serah pada Tuhan. Banyak kes Sayyidina Ali kehilangan baju rantai yang terkenal. Baju rantai. Sayyidina Ali nak pergi ke Spain, perang, baju rantai jatuh. Orang Yahudi ambil. Sayyidina Ali balik tengok orang Yahudi pegang baju rantai dia. Sengaja dia duduk eleh-eleh depan dia. Sayyidina Ali kata, ni baju rantai aku. Yahudi kata, dok, hak saya. Hak saya. Balah. Akhirnya bercara depan Syureh. Syureh Al-Kandi, Syureh yang terkenal, seorang hakim yang adil. Syureh tanya, mana saksi Amirul Mukminin? Syureh kata, Sayyidina Ali kata, saksi saya asal negosiasi anak saya. Anak saya dengan Qambar, ketua polis dia. Tak cukup dua saksi. Asal usaha anak tak boleh. Tak boleh dia saksi anak. Sebenarnya dia kata, tidakkah Nabi pernah bersabda, anak aku ni ahli syurga kan hari kiamat? Sudah kata tu mahkamah hari kiamat, Amirul Mukminin. Ni mahkamah atas dunia. Sebenarnya kata, ambil semua baju tu. Yahudi pun masuk Islam. Ini kepunyaan Amirul Mukminin, ambil baliklah. Saya ambil sebenarnya. Ini hukum Allah. Ini hukum yang adil, ini hukum Islam. Hukum Nabi-Nabi. Ngucap dulu masyarakat Saudi. Yahudi ni. Dia buat tu kerana nak sudi, nak cuba Sayyidina Ali. Tunjuk depan dia, ini keadilan Islam. Menyebabkan orang kafir masuk Islam. Dan kita orang Islam ni pun lebih pada orang kafir lagi. Macam mana nak ajak orang bukan Islam masuk Islam? Itu silap kita lah. Banyak orang bukan Islam ni, dia masuk Islam kerana dia kaji hukum Islam. Bukan tengok orang Islam. Hari ini banyak orang tengok orang Islam. Dia tengok orang Islam, tak jadi nak orang Islam. Tengok perangai orang Islam. Zaman dulu, orang Islam ni kuat berpegang dengan ajaran Islam, menyebabkan orang masuk Islam. Dan sebab itulah, Islam yang datang ke Nusantara, alam Melayu ni bukan dengan perang, dengan peniaga. Orang Arab Hadramaut yang belayar datang berniaga di sini, orang sini Hindu. Dengan berniaga, bukan dengan syarah saja, menyebabkan raja masuk Islam, rakyat masuk Islam, habis orang Melayu ni masuk Islam. Sehingga dia anggap yang tak masuk Islam tu tak Melayu. Sampai begitu benar. Masuk Islam ni bukan dengan sebab perang, tidak. Paksa tidak, kerana melihat baiknya akhlak orang Islam di masa itu. Jadi Islam. Ini kita kena sedar. Termasuklah hukum hutang piutang ni. Menunaikan amanah dengan betul.
Wala taktumus syahadah, jangan sembunyikan penyaksian. Jadi saksi jangan sembunyi. Orang itu fa innahu asimun qalbuh. Barang siapa yang menyembunyikan penyaksian dia, maka jahat hati dia. Itu hati jahat. Setelah jadi saksi, bohong pula jadi saksi. Menunjukkan bahawa saksi yang bohong termasuk dosa yang besar. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah dengan apa-apa sahaja yang kamu amalkan, yang kamu buat, maha mengetahui. Bukan saja buat dengan anggota, buat dengan hati pun Tuhan tahu. Niat dan hati Tuhan tahu. Dengan itu orang Islam tak berani nak menipu. Ini kehebatan yang ada dalam hukum. Hukum dalam hukum yang ada roh. Hukum lain tak ada roh. Roh itulah iman, akidah dalam hukum itu. Ada perhitungan dosa dan pahala. Bukan sekadar atas dunia saja. Wallahu a'lam.